Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Zilawati binti Harun dari Jabatan Pendidikan Awam Politeknik Tuanku Sultanah Mahayah dan rakan seperjuangan untuk kali ini sebagai pembentang iaitu Puan Nurhati binti Yusof. Tajuk kajian kami pada hari ini ialah berkenaan dengan kesan harga tanaman komuniti terhadap permohonan tanah kerajaan di daerah Kuala Lipis. Tanah merupakan aset utama yang perlu dimanfaatkan sebaik mungkin kerana menjadi sumber pendapatan kepada negara. Tujuan utama kajian ialah untuk mengkaji kesan ketidakseimbangan harga komoditi terhadap permohonan tanah kerajaan di daerah Kuala Lipis. Data-data yang digunakan dalam kajian ini melibatkan data-data permohonan tanah kerajaan. Data-data yang digunakan dalam kajian ini ialah data permohonan tanah kerajaan bagi tahun 2015, 2016 dan juga 2017. Sektor pertanian dan sektor pelombongan merupakan sektor ekonomi utama di daerah Kuala Lipis, di mana sektor pertanian memfokuskan kepada pertanian getah, kelapa sawit dan dusun, manakala sektor pelombongan yang terkenal di Kuala Lipis ialah pelombongan emas lah. Okey, selain daripada pelombongan biji timah dan sebagainya lah. Okey, merujuk kepada Seksyen 5, tanah kerajaan merakumi semua tanah dalam negeri selain daripada tanah berminyak, tanah lombong, tanah rizab dan juga tanah hutan. Okey, tanah-tanah kerajaan ini boleh dikategorikan sebagai tanah di bawah tanah rizab Melayu ataupun tanah di luar rizab Melayu. Tanah rizab Melayu hanya boleh dipohon oleh orang Melayu. Manakala tanah di luar rizab Melayu boleh dipohon oleh semua kaum termasuklah Melayu, Cina, India dan juga lain-lain kaum di Malaysia. Objektif kajian ini ialah untuk mengenapasti kedudukan bilangan permohonan tanah kerajaan bagi pertanian getah akibat daripada harga getah, penurunan harga getah dunia. Yang kedua, menentukan jenis kegunaan tanah yang menyumbang kepada pertambahan bilangan fail permohonan tanah di Pejabat Tanah Daerah Kuala Lipis. Yang ketiga, membuktikan kepada kajian lepas berkenaan dengan statement yang mengatakan Melayu malas adalah tidak benar sama sekali berdasarkan kepada data konkret yang diperolehi daripada permohonan tanah kerajaan ini. Melalui kajian inilah terdapat 4 peringkat di dalam metodologi kajian, iaitu peringkat pertama kajian awalan. Kajian awalan melibatkan pemerhatian, pembacaan dan juga pengalaman yang diperolehi daripada semasa Sekretariat Industri Pesyarah pada tahun 2018. Peringkat yang kedua melibatkan pengumpulan data. Data yang digunakan dalam kajian ini dimohon melalui Ketua Jabatan kepada Pejabat Tanah Daerah Kuala Lipis. Peringkat yang ketiga melibatkan analisis data, di mana data-data yang diperolehi bagi tahun 2016, 2016 dan 2017 dianalisis mengikut objektif yang hendak dicapai. Peringkat yang keempat melibatkan cadangan dan rumusan untuk manfaat semua pihak, sama ada Pejabat Tanah Daerah, perancang, pembangunan dan pihak Politeknik Tuanku Sultanah Mahayah. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan pada hari ini untuk bahagian analisis. Hasil daripada analisis yang telah kami jalankan. Okey. Berikut ialah data-data yang menunjukkan bilangan permohonan tanah kerajaan yang telah berlaku daripada tahun 2015 sehingga 2017 mengikut kaum, di mana kita dapati di sini kaum Melayu adalah kaum yang paling tinggi membuat permohonan tanah, diikuti dengan kaum Cina dan juga kaum India. Namun demikian, di sini kita boleh dapati bahawa berlaku penurunan permohonan tanah daripada tahun 2015 ke 2017 lah. Kelihatan di sini bilangannya adalah semakin sedikit. Okey, manakala ini menunjukkan statistik permohonan mengikut mukim, di mana di Kuala Lipis ni terdapat mukim Batuyun, Budu, Cekar, Gua, Ulu Jelai, Kecau, Kuala Lipis, Penjong, Tanjung Besar dan juga Telang. Okey, dan mengikut mukim juga kita memperolehi data-data permohonan daripada tahun 2015 hingga 2017.
Dan di sini kita dapati memang statistik permohonannya semakin menurun daripada 2015 sehingga 2017, yang mana bilangan perbezaannya juga agak besar lah, daripada 2057 permohonan dan 2017 permohonan hanya 1157. Okey, manakala ini menunjukkan statistik bilangan total yang tertunggak di pejabat tanah. Okey, di mana bilangannya samalah dengan permohonan. Apabila permohonan permohonan itu tinggi, fail tertunggak juga akan tinggi. Okey, berdasarkan permohonan yang didapati di pejabat tanah, didapati permohonan yang kalau kita pecahkan dia kepada guna tanah, kita dapati bilangan permohonan untuk tanah pertanian adalah paling tinggi, iaitu sebanyak 4,303, yang mana ianya permintaan yang paling tinggi adalah untuk tanah pertanian bagi tanaman getah. Okey, kalau ikutkan data di sini kita ada guna tanah untuk dusun, getah, kelapa sawit, untuk rumah kedai dan juga tapak rumah, untuk pertanian dan ternakan, pelancongan, gaharu dan juga kelapa matang. Jadi yang hijau ni adalah permohonan pertanian yang melibatkan pertanian, dan didapati bilangan untuk permohonan pertanian tu tinggi berbanding dengan bilangan untuk membuat perumahan ataupun untuk kawasan pelancongan. Okey, rentetan daripada itu ya, bila kita kaitkan dia dengan ekonomi, apa yang berlaku di sini ialah ketika 2015, 2016 dan juga 2017 berlaku ketidakseimbangan harga getah. Okey, namun demikian pada 2016 iaitu harga getah sebanyak RM2.20 per kilogram. Okey, ini data kita dapati daripada Lembaga Getah Malaysia pada tahun 2020. Okey, pada September 2015, kerajaan telah memperkenalkan insentif penurunan getah bagi menampung penurunan harga getah bagi harga getah yang berada pada harga di bawah RM2.50 per kilogram. Okey, kesan daripada ini apabila terdapatnya bantuan daripada kerajaan untuk orang kata suntikan, sedikit suntikan untuk bantu golongan yang melaksanakan aktiviti pertanian yang melibatkan getah ini, didapati aktiviti pertanian untuk getah dapat bertahan berbanding dengan kelapa sawit. Ini adalah kerana kelapa sawit ini dia merupakan aktiviti pertanian juga, tetapi ini memerlukan modal yang lebih besar berbanding dengan tanaman getah. Apa yang dapat disimpulkan di sini, daerah Kuala Lipis masih lagi mempunyai tanah kerajaan yang masih luas dengan tumpuan utama penduduk adalah kepada aktiviti pertanian. Tanah campuran di atas bidang tanah boleh juga digunakan bagi mengurangkan kehilangan punca pendapatan sekiranya salah satu komoditi tanaman mengalami kejatuhan harga pasaran. Okey, apa yang kita dapat kaitkan juga, walaupun terdapat ketidakseimbangan terhadap harga komoditi, yang mana ianya memberi kesan kepada permohonan tanah kerajaan, di mana kesan ketidakseimbangan harga getah dan juga kelapa sawit ini mempengaruhi permohonan tanah kerajaan di Pejabat Tanah Kuala Lipis. Sekian, terima kasih.